Itulah antara nukilan Syahid Abdullah Azzam dalam perang Afghanistan. Perkara kedua yang kita sentuh, biasanya pintu-pintu para pemerintah ialah tempat-tempat fitnah. Para ulama hendaklah berusaha menjauhinya. Kecualilah kalau pemerintah tu pun ulama juga, ataupun pemerintah tu bukan ulama pun dia orang yang soleh. Yang tu eloklah. Ulama-ulama ni pergi jumpa tak apalah. Tapi kalau pemerintah tu bukan orang yang soleh, ulama-ulama tak digalakkan pergi. Sebab apa? Takut nanti ulama-ulama terpengaruh. Tu yang dikatakan pintu-pintu para pemerintah ni tempat fitnah. Bukanlah pintu dia saja, maksud dia rumah dia lah, pejabat dia, tempat dia. Perkara ketiga yang kita sentuh, bolehkah kita mengambil nikmat-nikmat Allah di dunia ini? Macam-macam nikmat boleh tak kita ambil? Kita nak berhias, nak makan sedap-sedap, nak bercantik-cantik, boleh tak? Boleh. Tapi jangan sampai kebesaran benda tu masuk ke dalam diri kita. Kita tak boleh berlebih-lebih, tak boleh bermewah-mewah. Tapi kalau kita tinggalkan dia adalah lebih baik. Contoh dia dua orang ulama hari itu. Satu orang ulama yang bernama Yahya, dia hantar surat kepada Imam Malik. Dia kata, betulkah aku dengar kamu ni dah macam nak bermewah-mewah dah sikit, duduk pun atas tempat empuk, ada pengawal, makan pun benda sedap dah. Jawab Imam Malik, memang betul. Dan kalau aku bersalah, aku minta ampun kepada Allah. Tapi benda ni dibenarkan. Nak makan sedap boleh, nak pakai cantik boleh, nak hias rumah lebih boleh. Dia bagi ayat Quran dia. Cuma jangan berlebih-lebih. Dan kalau kita mampu tinggalkan benda tu adalah lebih baik. Jawab Imam Malik. Perkara yang keempat yang penting ialah maksud wajah. Wajah tu muka kita lah. Satu wajah ni muka kita. Satu lagi wajah maksud dia zat badan kita. Satu lagi wajah hati kita. Masa kita semayang tu kita kata, aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Maksud dia muka kita menghadap Kaabah, zat badan kita menghadap tempat dia lah. Kalau bahu kanan menghadap belah sana, bahu kiri menghadap belah sana. Jantung kita kat tempat dia, kepala kita di atas. Bila sujud, kepala kita di bawah. Itulah. Satu lagi hati. Bila kita Allahu Akbar masuk sembahyang je, hati kita menghadap ke mana? Kalau menghadap kepada Allah, wajah tu betul lah. Tapi kalau kita fikir benda-benda lain, maksud dia wajah tu dah tak betul lah. Bukan kata batal sembahyang tak. Tapi kualiti sembahyang tu kurang banyak lah. Tu tiga jenis wajah. Wajah yang pertama muka kita. Wajah yang kedua zat badan kita ni. Wajah yang ketiga hati kita. Dan ada juga kita cerita pasal Abu Yazid. Abu Yazid ni orang tanya, betulkah Tuan Syekh? Dengar cerita kata kamu ni boleh terbang. Dia kata, apa nak dihairankan, burung yang makan bangkai pun boleh terbang. Betulkah orang kata kamu boleh berjalan di atas air? Apa yang nak dihairankan, kayu pun boleh terapung atas air. Betulkah dengar kata kamu dari sini pergi ke Mekah satu malam je sampai? Tak ada naik apa-apa kenderaan, tak tahu sampai aja. Dia kata, apa nak dihairankan, ahli sihir dari India pun boleh berjalan jauh. Jadi yang sebenarnya bila kita belajar ilmu agama, bukan kita nak boleh terbang, boleh jalan atas air, boleh pergi satu tempat tu dengan cepat. Yang kita nak, kata Abu Yazid, ialah menghadapkan wajah tadi tu, menghadapkan hati kita kepada Allah. Kalau ahli-ahli sufi ni, dia di mana-mana dia duduk pun hati dia tu menghadap kepada Allah. Wajah tu tadi. Kalau kita tak sampai dah masa sembahyang lah kita menghadap, tu pun kita tak berapa khusyuk kan. Kalau ahli-ahli sufi ni di mana-mana pun wajah dia menghadap kepada Allah. Yang itulah yang Abu Yazid kata tujuan kita. Bukan kita nak yang benda yang pelik-pelik tu tadi. Sama juga kisah guru silat yang saya petik tu. Satu orang pendekar, dia jumpa satu orang guru silat. Dia test tak boleh makan. Dan dia berguru lah dengan tok guru silat tu, dengan ustaz tu. Dua-dua orang ni pun dah meninggal dunia dah. Ustaz tu pun tanya, masa kamu jadi pendekar dulu, apa yang kamu boleh buat? Antaranya, saya boleh terbang. Kita terbang macam burung. Tak ada apalah terbang macam burung. Lagi, saya boleh duduk dalam air lama, tak lemas. Berjam-jam boleh duduk dalam air, dalam sungai. Dia kata tu macam ikan, tak hebat lagi.
Lagi? Oh, saya boleh meresap. Kalau orang tutup pintu, saya boleh tembus masuk ke dalam rumah. Tahu kalau meresap tu macam syaitan. Tak best lagi. Dia kata sekarang ni aku nak ajar kamu tauhid. Bukan nak terbang, bukan nak menyelam dalam air, bukan nak meresap melalui dinding. Aku nak ajar tauhid. Tu yang betulnya. Tapi kebanyakan orang, khususnya orang muda-muda lah, bila nak belajar ilmu agama ni, dia nak tu yang ganjil-ganjil tu. Tu bukan matlamat kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masuklah kita pelajaran hari ini. Masih lagi bab yang ke-6. Panjang bab ni. Kata Imam Ghazali, dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah menjauhkan diri dari sultan-sultan. Kata macam mana ni jadi ulama tak boleh rapat dengan pemerintah, dengan khalifah langsung ni macam mana? Sebenarnya boleh. Kalau khalifah tu tadi dengan gubernur-gubernur dia ialah orang-orang yang soleh, ataupun khalifah tu sendiri dah ulama dah. Contoh dia Khalifah Umar Abdul Aziz, dia pun dah ulama dah. Maka Hasan Al-Basri berbaik dengan dia, tak apa. Yang tak boleh ni pemerintah tu orang biasa-biasa. Tiba-tiba ulama nak pergi duduk rapat-rapat dengan dia, lama-kelamaan ulama ni nanti yang akan tergadai agama dia. Tu maksud dia. Contohnya lagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ni satu orang ulama dan dia juga khalifah di Turki dulu ni, Turki Uthmaniyah. Dia juga ahli sufi, ahli tasawuf. Jadi ulama duduk dengan dia sekali. Ulama ni selalu bersama-sama dengan dia, iaitu Syamsuddin Al-Wali. Ulama boleh duduk sekali. Sebab apa? Khalifah tu pun orang soleh. Memang orang agama. Boleh. Tapi kalau khalifah tu orang-orang biasa yang tak terjaga kan, ulama tak digalakkan pergi. Nanti ulama tu yang tergadai agama dia. Sejauh manakah Sultan Muhammad Al-Fatih ni nak kata dia ni orang soleh? Satu ketika kita ambil satu cerita. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tentera dia berjaya menawan kota Rom, Konstantinopel tu, dekat Turki. Itulah orang pertama yang mengalahkan Turki, orang Islam pertama. Bila dah berjaya kuasai Konstantinopel tu, sampailah hari Jumaat. Jadi tentera ada yang puluh ribu, ratus ribu ni nak sembahyang Jumaat, nak tahu siapa nak jadi imam. Dia kumpul ramai-ramai tu. Sultan Muhammad Al-Fatih pun buat pengumuman. Dia pun tanya, kita sekarang ni nak sembahyang, nak pilih imam, sembahyang Jumaat. Jadi dia pun tanya, pernah tak antara kamu semua ni sejak cukup umur kamu tinggalkan solat fardu? Dalam tentera dia yang ramai-ramai tu, pernah tak tinggal sembahyang fardu walaupun satu? Siapa pernah tinggal sila duduk. Tak ada siapa pun duduk dalam tentera dia yang ribu-ribu tu. Maksud dia askar dia ni memang berkualiti.